الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله يعني روي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن عبد الله وعمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس syahadati Allah, baca syahadati, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ya, tuh. Ada setengah riwayat puasa Ramadan, lepas tu wa hajjil baiti man istata' ilaihi sabila. Begitulah. Maka riwayat tu berlainan lah, riwayat tu berlainan, tak sama. Jadi riwayat yang ni dia datang dengan lafaz wa Ramadan balik akhir. Artinya, arti bagi hadis Nabi tu telah diriwayatkan. Ni ya tafsir daripada muta'allaq bagi an yang mahzuf. Yang kita takdir saat ni ruwiya an Abi Abdurrahman. Yakni ruwiya itulah telah diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman. Siapa dia Abu Abdurrahman ni? Abdullah bin Umar. Itu badal pada kata Abu Abdurrahman. Abdullah ibni Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma an Abdullah wa Umar. Itu jumlah doa. Anhuma an Abdullah wa Umar radhiyallahu an. Maka katanya, kata Abu Abdurrahman atau Abdullah bin Umar, katakanlah, telah aku dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi telah berkata, aku pernah dengarkan Rasulullah bersabda. Ngano? Dibina akan agama Islam itu, dibangun akan agama Islam itu, ditetap akan agama Islam itu atas 5 perkara. Tuh. Nak dikatakan bangunkan Islam di atas 5 perkara. Apa 5 perkara ni? 1, naik saksi. Naik saksi dengan makna menyaksi. Naik saksi makna menyaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan melainkan Allah. Dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Ada begitu dah kita semua ni. Adakah hati kita menyaksi bahawa Tuhan tu tiada Tuhan malaikat Allah? Adakah kita menyaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah? Muhammad itu pesuruh Allah. Itu dia, utusan daripada Allah.
Maka tidak ada cara hidup yang diredha oleh Allah melainkan cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara hidup yang Allah Taala redha ialah cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Maka jikalau kita carikan cara hidup lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cara hidup itu tidak diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka macam manakah keadaan Nabi kita hidupnya? Macam manakah? Maka selalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada umat dia bahawa kamu mesti menyalahi akan orang yang bukan Islam. Itu yang naknya. Selalu kamu menyalahi akan orang yang bukan Islam. Apabila kamu menyerupai dengan orang bukan Islam, maka kamu daripada pihak mereka itulah. Banyak pada kalangan orang-orang kita suka pakaian bukan pakaian Islam. Suka kedudukan bukan kehidupan, suka kehidupan bukan kehidupan cara Islam. Cara Nabi bukan. Ingat baik tu, kita mengaku Allah Ta'ala jadi Tuhan, kita mengaku Nabi Muhammad jadi pesuruh. Tu ingat baik tu, maka ikutlah cara Muhammad. Dua, dia ada dirikan sembahyang 5 waktu. Mana diri semayang ni dengan makna sembahyang zahir dan batin. Mana zahir kita semayang, hati kita pun semayang juga. Tunaikan fardu zakat. Tunai fardu zakat. Tunaikan fardu zakat. Mana apabila lah harta kita dah sampai nisab, maka zakat ni ada banyak pesaing. Ada zakat harta, zakat binatang, zakat berniaga. Dalam agama kita menentukan zakat. Maka zakat ni bagi kepada asnaf-asnaf, bagi kepada mustahak makan zakat. Tu dia weh. Ingat baik tu, siapa dia sampai harta keluar zakat, maka kena keluarkan zakat. Dan naik haji kepada Baitillah. Ini bina Islam. Naik haji kepada Baitillah bagi mereka yang kuasa berjalan. Dan puasakan bulan Ramadan. Ini binaan Islam. Dibangunkan Islam. Maka adakah orang yang mengaku bahawa dia Islam tu puasa? Orang yang mengaku diri dia tu Islam, maka dia selalu berpuasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ni Allah Ta'ala perintah, Nabi kita pun perintah suruh puasa bulan Ramadan. Tu dia, ingat baik tu. Maka banyak pada umat sekarang ni tak puasa. Ni ada lagi per bulan ni? Ada 3 bulan lagi masuk bulan puasa. Setengah-setengah orang tu dah masa mari serabut. Puasa ni berat ulak aku ni. Ada isap rokok tak boleh lah nak merokok. Tu macam-macam lah. Ada boleh makan tak boleh lah nak makan. Jadi banyak orang tinggal puasa weh. Bulan Ramadan ni banyak sekali. Setara budak pondok pun ada juga yang tinggal puasa. Balik ke rumah tanya, puasa cukup lah? Tak, tinggal juga. Apatah lagi orang tak pernah belajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keterangannya, katanya Nabi SAW, buniyal Islam, bukan buniyal salam, buniyal Islam ala khamsin. Dibangun akan Islam di atas 5 perkara. Maka siapa-siapa yang mengerjakan rukun Islam yang 5 perkara itu, serta disempurnakan segala tuntutannya, segala tuntutannya, tuntutan rukun Islam yang 5 perkara tu. Barang siapa-siapa
yang mengerjakan rukun Islam yang 5 perkara itu serta disempurnakan segala tututannya, segala perkara yang ditutupnya. Tu nyo rukun Islam yang 5 perkara tu. Dia buat sempurna. Kalau dia sembahyang sempurna. Kalau dia puasa sempurna. Kalau kerja ke haji sempurna. Tu mana dia mensempurnakan segala tututan, segala perkara tutupkan di atasnya. Nah, ataupun disempurnakan segala tututan siapa-siapa. Boleh ke rujuk situ? Serta disempurnakan segala tututan siapa-siapa. Tutup apa? Tututan semayang, tututan puasa, disempurnakan. Dia sempurnakan tututan semayang, apa itu gini, tututan puasa, tututan haji apa. Maka banyaklah pada orang mengerjakan haji, dia ambil gambar depan Baitullah ke, depan ni, tak payah ambil lah gambar, ambil apa gambar. Kita pergi buat amal ibadat, bukan lagi nak bagi tahu ke orang. Setengah-setengah tu pergi haji ambil gambar depan Baitullah, tunjuk dalam Facebook pula. Buat apa? Untuk apa tu? Untuk apa buh macam tu? Allah tak tahu kan? Malaikat tak tahu. Banyak macam tu sekarang ni. Masuklah Facebook, kata aku ni pergi kat Mekah buat haji, buat umrah. Masya-Allah. Itu bukan cara Rasulullah tu. Adakah Rasulullah ambil gambar depan Baitullah? Ambil gambar tempat-tempat yang lain jadi tempat lain pada Baitullah. Nah, kita pergi buat amal ibadat, maka amal ibadat kita mesti susuk. Mesti kena sembunyikan ibadat kita tu. Jangan membagi masyhur kepada orang kata kita buat amal ibadat. Haji ibadat, umrah ibadat. Kalau kita suka mencurkan kepada orang, bermakna sia-sia, jadi ria pula lah. Ada sifat ria, ada sifat menunjukkan pada orang pula. Maka sebelum ada kita ambil gambar, pasal apa kita ambil? Kita nak tunjuk pada orang ke? Allah Ta'ala tak tahu kalau tak ambil gambar ni. Ni banyak sekarang ni. Dunia kamera. Dunia handphone. Nah, bahaya dunia handphone ni. Buat ibadat tunjuk dalam Facebook. Macam-macam hal lah. Tu dia, tak payah tunjuk benda tu. Benda tu ibadat kita tu, tunjuk apa? Allah Ta'ala sudah mengetahui. Tak apalah aku nak menyaksikan bahawa aku ni pernah pergi Mekah, pernah pergi buat umrah. Tak apa pergi Mekah umrah pun, tapi yang kamu pakai ihram ambil gambar depan Baitullah, situ tanah haram tu, bukan tanah halal. Nah, setengah pendapatan ulama, tanah haram tak boleh kita bawa balik ke tanah halal walaupun dengan jalan gambar sekalipun. Nah, jalan gambar sekalipun tak boleh. Itu ulama yang warak lah. Yang tak warak tu ikut dia lah, bawa pergi mana-mana pun ambil gambar, selalu ambil. Tu ulama yang warak, yang hukum tak boleh. Karena Baitullah tanah haram. Tanah haram tak boleh berpindah ke tanah halal. Nah, kamu ambil gambar kat sana, ambil sana, mari masuk. Gambar letaklah bilik rumah kamu. Buat cantik tu, letak pada rumah kamu. Gitu. Ingat baik tu. Ingat baik benda tu. Baitullah tanah haram, bukan tanah halal. Nah, setara kita nak pindah pada tanah haram tu, kalaulah ada terlekat pasir-pasir kat tapak kasut kita, mesti kita kena buang semua tu. Kerana situ tanah haram. Di Mekah tanah haram, bukan tanah halal. Banyaklah sekarang ni, banyak sebar dalam Facebook kata aku ni pergi haji, pergi umrah. Apa je kamu kehendak benarnya? Tanyalah diri masing-masing. Ni dia. Tu. Siapa-siapa yang mengerjakan rukun Islam yang 5 perkara itu serta disempurnakan segala tututan siapa-siapa itu. Saya sempurnalah Islam dan agama siapa-siapa. Agama dia dah sempurna, Islam dia sudah sempurna. Sebagaimana rumah tempat duduk itu sempurna pula dengan sabak sempurna segala kelengkapan dan tiangnya. Sebagaimana rumah tempat duduk itu, rumah tempat duduk mana rumah tempat tinggal itu
Sempurna pula dengan sabak sempurna segala kelengkapan dan tiang rumah. Apa kelengkapan? Benda yang ada dalam rumah. Bukan tiang saja. Ada tiang. Nah, ada ni halang dia panggil. Ada kasar jantang, ada jia, ada halang panjang, ada halang panok. Nah, macam-macam rumah nak jadi rumah sebuah tu bukan tiang saja. Nah, yang kita selalu tahunya as-salatu imaduddin, semayang tu tiang dari agama. Jadi kita buat rumah yang cantik, bukan tiang saja yang kena ada tu, ada ni, cukup melengkapi habis. Tu dia. Begitu jugalah kita nak sempurnakan agama kita, nak sempurnakan Islam kita, mesti membinakan 5 perkara dalam kehidupan kita. Tu, sempurnakan. Maka tiada pula lah sempurna pendirian Islam dengan sebab kekurangan salah satu daripada rukun-rukun yang tersebut, yakni rukun-rukun yang 5 perkara itu, daripada semayang, nah daripada apa syahadah semayang, tu dia semayang, keluarkan zakat, haji, watilah, puasa bulan Ramadan. Jadi apabila ada kekurangan daripada salah satu rukun tu, bermaknanya pendirian Islam kita tidak sempurna. Tu dia. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamad-din. As-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamad-din. Artinya, adalah semayang itu tiang agama. Siapa-siapa yang meninggalkannya akan semayang itu, maka seolah-olahnya telah merusak agama Islam. Bukan seolah-olah, maka sesungguhnya. Faqat ni maka sesungguhnya, bukan seolah-olah. Maka sesungguhnya telah merusak agama Islam, yakni telah meruntuh ia akan agama Islam. Faham ke tak buat kamu ni? Kamu mengaku ya Islam, tapi semayang tak anu. Semayang ni kena berambak 10 lembu kambing. Semayang. Nah, tanya kamu Islam tak? Mu Islam ke siang? Menjawab kata Islam. Tak ada siapa tak aku Islam ramai-ramai ni. Mau orang Islam tak? Mana budak tapang? Islam. Kamu Islam? Islam. Tapi kerana tak nak semayang. Sebab itulah orang tinggal semayang ni, bolehlah kita nak kangkar dia. Tapi ingat tu, dia tu salah. Salah pukul kangkar. Dia tu kena bayarlah 500 kau. Nah, ingat kamu ni mengaku Islam, mengaku Islam, tapi semayang tak sih. Ni kena duk berambak semayang. Lebih dah apa hari ni. Tu dia. Jangan nak rutuh agama dalam pondok ni. Jangan nak merutuhkan agama dalam pondok. Rumah kamu tu banyak rutuh dah. Pondok jangan nak merutuh. Jaga semayang. Kamu tak jaga, aku pula memperangkan buat kamu. Soalnya adalah rukun yang 5 perkara itu. Asal, yakni asas dan ummi. Atau tempat membina agama Islam. Itu rukun 5. Adapun pekerjaan agama yang lain dari 5 perkara ni, ialah sebagai perhiasan bagi bangunan yang tersebut. Lain pada 5 perkara ni sebagai perhiasan ya. Asalnya 5 perkara ni, tu asas dia. Lain pada tu sebagai perhiasan kan tok tank. Perhiasan ni tok tank, perhiasan janguk ya. Dan tersebut pada hadis adalah iman itu mempunyai 70 lebih daripada cabang. 70 cabang. Mana berpecah iman itu 70 cabang lebih. Ada macam itu.
70 lebih cabang, mana 70 cabang lebih berpecah di iman. Tetapi tiang iman yang paling tinggi sekali ialah berkata la ilaha illallah. Dan yang paling kurang sekali ialah membuangkan duri dari tengah jalan. Duri tepi-tepi jalan, kamu buang, simpan kat tepi, simpan, letak jadi siap. Itu sekurang-kurang iman. Iman yang paling tinggi ialah berkata la ilaha illallah. Dengan sebab ni, siapa dia akhir kalam dengan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Tu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hajjil baiti wa saumi ramadhana. Adalah dalam riwayat ini didahulukan perkata haji daripada puasa. Tengok ni. Riwayat ini, yang ni riwayat an Abi Abdurrahman ni. Nah, riwayat ni didahulukan lafaz. Didahulu perkataan haji. Mana hajjil bait wa shaumi Ramadan. Mana yang dulukan haji dahulu, kemudian puasa pula. Tetapi pada sebutan sahaja, bukan pada hukuman. Tu bang, walaupun didahulukan haji daripada puasa, itu pada sebutan sahaja, bukan pada hukuman, bukan pada hukum. Pada sebutan saja, sebutlah mana-mana satu pun. Bukan kata kena mengerja haji dahulu, lepas tu baru puasa bulan Ramadan. Siapa dia tak puasa, tak mengerjakan haji, tak boleh puasa. Bukan begitu. Hanya sebut sahaja, kata haji dan puasa ni salah satu pada rukun Islam. Ingat kamu tu, nanti tengoklah kamu jaga semayang baik. Jaga semayang, jaga puasa. Kalau kamu tu mengaku kamu tu orang Islam. Orang Islam tak nak semayang. Pasal apa? Kerana wajib puasa itu lebih dahulu daripada wajib haji. Bukan tu haji dahulu, lepas tu puasa. Dah, hanya disebutkan dulu kalian itu ialah pada sebutan saja, bukan pada hukuman pun dan bakal hakikat. Bukan kata kena kerja haji dahulu, barulah kita nak puasa bulan Ramadan. Tak. Puasa Ramadan pun puasa. Dulu pada haji tak ada apa. Tu. Sedang riwayat yang lain didahulukan sebutan puasa atas haji. Ada riwayat yang lain sebut puasa dulu, wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada begitu riwayat yang lain. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakun mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'ati kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Tu wa syaqiyyun aw sa'idun. Mana baca syaqiyyun wa syaqiyyun wa syaqiyyin au sa'idin. Bukan syaqiyun, syaqiyyin. Bi arba kalimat, bikat rizqihi 1, wa ajalihi 2, wa amalihi 3, wa syaqiyyin au sa'idin. Fa wallahi allazi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu, bukan ma yakuna boleh, yakunu boleh, harus hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitabu
Ada setengah fayusbaku alaihil kitabu. Tu. Fayusbaku alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un. Fayusbaku alaihil kitabu. Fayusbaku alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Tu. Nah, fayusbaku. Tu dia. Kalau baca fayas biku alaihil kitabah. Tapi tidak fayusbaku alaihil kitabu. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Artinya telah diriwayatkan daripada Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, dia ni orang kecil. Kecil ya orang ni, orang kenek panggil orang kecil. Maka Abdullah bin Mas'ud inilah yang membunuhkan Abu Jahal, laknatullah, di dalam perang Badar. Dialah yang memotongkan leher Abu Jahal. Nah, dia orang kecil boleh dapat memotongkan leher, potong tekak Abu Jahal laknatullah. Nah, dia orang pandai ni Abu Jahal ni, tapi dengan sahabat dia tak beriman, maka digelar dia Abu Jahal, bapak jahil. Tu. Maka kata Abu Abdullah Ibn Mas'ud, sungguhnya telah berkata Abu, tak ada Abu je tak? Abu tak ada tu. Abu Abdurrahman Abdullah Mas'ud. Bukan tu. Jatuh tu. Telah diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Tu. Abu Abdurrahman, ada tinggi jatuh tu. Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Tu. Maka katanya Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia Rasulullah, yang mana ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang benar, lagi dibenarkan. Tu mana as-sadiqul masduq. As-sadiq Rasulullah, orang yang benar. Al-masduq, orang yang dibenarkan oleh orang. Tu. Bahawasanya kejadian, ni sabdaan dia ni. Nabi sabda je dah macam ni. Ini sabdaan Nabi. Bahawasanya kejadian salah seorang kamu dihampirkan dalam perut ibunya, salah seorang kamu 40 hari. Salah seorang kamu dihampirkan dalam perut ibu tu 40 hari. Ni 40 hari ni keadaan air mani atau nutfah. Nutfah satu titik air mani. Tu semua manusia ni nak jadikan dia mula-mula jatuh dalam rahim satu titik air mani. Apabila titik air mani masuk dalam rahim, maka rahim tu akan katuk. Dia mulut seperti kandi. Kandi pitih ya. Ada. Maka apabila lah perempuan ni dia ada nafsu, sama-sama laki nafsu ada, perempuan nafsu ada, maka apabila nafsu dia sedang kembang tu, maka kandi dia buka. Maka dia buka, lelaki pun masukkan air mani dalam kandi. Apabila air mani dia dah masuk dalam kandi, maka dalam rahim dia tutup dah. Pop. Nah, lalu itulah seorang perempuan tidak ada dua laki-laki. Bukan kata orang ni ayah dua orang ni. Tak boleh jadi.
Nah, seorang ya, walaupun dia perempuan seorang, laki dia 5 sekali pun. Nah, tapi anak bukan anak 5 orang ni dak, anak seorang ya. Itu keadaan Allah yang bijak. Jadi, masuk mani masuk bercampur dengan dengan perempuan tu, jadikan anak. Kalaulah tak sama dua ni, laki dengan perempuan ni sama, tidak ada keinginan. Jadi keinginan balik laki-laki saja, perempuan tak ada keinginan, maka tak jadikan ni tu. Kani tak terbuka. Nah, tak terbuka. Maka kani nak terbuka ni, rahim ibu nak buka ni, dengan sebab yang suami, yang laki ni, keinginan suami pun ada, yang isteri pun ada. Apabila sama keinginan ni, maka kani dia terbuka. Terbuka kani dia, bukalah rahim dia, maka masuk dalam tu amani. Apabila dah masuk dalam, dia tutup pop dah. Khuliqa mimma indafiqa. Dia. Dah dijadikan. Khuliqa mimma indafiqa. Nah, dijadikan manusia tu daripada air yang terpacah-pacah. Apa terpacah-pacah? Apabila keluar dia tak boleh nak break bagi. Tu, tak boleh lah nak break. Nah, sebab tu orang zina ni banyak bandung, banyak apa tu. Kalau nak tahan tak boleh lah. Apabila dia nak keluar, dia tak ada nak stop, tak boleh lah. Akan lepas terus. Tu, mimma indafiqa. Daripada mana tu? Ai mimma indafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Keluarlah air yang terpecah-pecah tu daripada sulbi. Sulbi ni mana hujung tulang belakang lelaki. Mana lelaki ni ada tulang belakang dia, di hujung dia ni sulbi. Ni nak mani perempuan lelaki di sini. Maka dia pindah dari sulbi, pergi duduk di stesen dia. Apa stesen? Immigration dia. Kalau Malaysia panggil immigration. Nah, immigration dia tu iaitu 2 butir tu. 2 biji ni. Malik Padak Cawang tu. Duduk di Malik Padak Cawang 2 butir dia tu. Duduk situ. Sebab itulah kalau lelaki tidak ada 2 biji ni, maka laki-laki tu mandu. Kalau ada sebiji, itu duduk dalam persen dia 50-50. Di antara dapat anak, tak dapat anak. Kalau biji 2 butir, insya-Allah kan tak mandu. Besak balik dia buat. Nama tak ada butir. Tu stesen dia. Stesen dia tu. Nah, apa stesen itu? Ya Pak Ren di sini. Nah, tu hak laki-laki di sulbi. Hak perempuan wat taraib, Allah Taala cerita. Wat taraib iaitu di antara 2 susu. Susu perempuan 2 celah ni. Sebab tu orang perempuan kalau suka main kat ni tak lama. Allah Taala royak begitu, lepas tu bagi tahulah kat kita ni. Allah Taala tak royak laik seperti kita ni dah. Dia royak air mani laki-laki duduk hujung sulbi. Air mani perempuan duduk di antara 2 susu. Maka kita ni lah pandai orang lah. Pandai orang, pandai perempuan macam mana? Kira ambil lah tu. Macam pandai suami pula macam mana? Kira ambil lah. Gitu. Kalau nak di antara 2 ni air mani sama-sama keluar buat macam mana? Kira ambil sendiri tu. Satu erak sendiri tak payah, serati tak ada mengaji dia. Anak 10, 20 serati. Nah, beritahu gitu tu. Tu kejadian kita tu. Nah, jadi pada air mani ternufah 1 titik air mani, bukan banyak. Lepas tu yang kedua, yang ketiga banyak tu tak masuk dalam kani, tak masuk dalam rahim, hanya dia duduk di luar sahaja. Sebab itulah perempuan beranak, bapak dia, ayah dia seorang lah. Bukan banyak orang. Lepas tu nak tahu pula apabila beranak. Nak tahu pula anak kamu ni lelaki atau perempuan. Maka timbang bekat tempat bercaman ni Allah Taala jadi apa? Di susu. Susu orang perempuan, susu isteri. Kalau susu dia tu berat, bermakna anak dia tu lelaki. Kalau susu dia tu ringan, bermakna anak dia tu perempuan. Tak bertukar dah. Walaupun kita pergi hospital sekali pun. Pergi hospital, masuk hospital. Dia tu anak bertukar ni. Anakku lelaki, aku tina, aku lelaki balah dah. Ambil susu ni, dia timbang. 2 orang timbang 2 ni. Timbang yang ni, berat pada yang ni. Bermakna seorang ni anak lelaki, seorang ni anak perempuan. Tu tertiblah agama je, kalau kita tahu dah kat kita. Nah,
Itu mula-mula. Kemudian daripada air mani atau nutfah tu seketul darah, alaqah. Apa stokok darah? Stokok darah, seketul darah, alaqah tu mana dia? Lama mana? Di dalam 40 hari pula. 40 hari. Dalam masa 40 hari daripada setitik air mani jadi alaqah stokok darah. Kemudian pada alaqah stokok darah 40 hari dijadikan daripada seketul daging pula, mudghah. Dia jadi dalam 40 hari pula. Tu dia. 40 hari. Mana 40 hari pertama air mani. 40 hari kedua alaqah, iaitu seketul darah. Stokok darah, seketul darah. 40 hari ketiga baru stokok daging. Kemudian diutus oleh Allah kepadanya. Diutus oleh Allah kepadanya seorang malaikat, akan seorang malaikat. Diutus oleh Allah kepadanya kepada salah seorang kamu tu. Yang gadis ketul daging. Kemudian diutus oleh Allah, disuruh oleh Allah Ta'ala kepadanya, kepada salah seorang kamu itu akan seorang malaikat yang meniupkan roh padanya, pada salah seorang kamu itu, serta disuruh pula menuliskan 4 perkara. Itu dia. Apabila setelah cukup jadi stokok darah, stokok daging, masa 40 jadi 4 bulan. Maka 4 bulan yang panggil terhak sakatan meniupkan roh. Maka ulama fiqh kata, maka apabila lah anak yang gugur sampai umur 4 bulan, maka sunat buat akikah. Buat akikah kerana 4 bulan ni sampai sakatan tiup roh. Padahal belum hidup lagi tu. Belum hidup lagi. 4 bulan ni dah jadi rupa orang, tapi belum lagi hidup. Kalau keluar apa mati dah masa tu. Pada adab mati. Maka sekurang-kurang dia beranaknya 6 bulan. Sekurang-kurang beranak 6 bulan. Maka jarang sangat orang beranak 6 bulan. Kalau beranak 6 bulan ni memang budak tu jadi tak sepenuh mana lah, kurang cidik. Kalaulah dapat hidup, dapat budak yang beranak umur 6 bulan, selepas tu dia hidup, maka budak ni otak dia bijak. Umur 6 bulan. Kalau belajar agama jadi alim. Kalau belajar dunia jadi doktor lah. Bukan tak betul, doktor. Tak betul tu makna lain. Doktor. Budak yang umur 6 bulan beranak. Budak 6 bulan, lepas tu dia tak mati. Dia perang dulu. Dia simpan dalam jebur apa itu ni. Apabila sepenuh bulannya keluar mari, budak tu memanglah payahlah macam tu. Kau tunjukkan ada kalau budak ni, kalau nak bodoh. Kalau dia cidik, alim budak ni. Kalau belajar agama. Kalau belajar dunia, boleh jadi doktor. Kalau bodoh. Tapi payahlah cidik macam tu. Ada 100 kan seorang gitu ya. Neng nairoi panggil. 100 kan seorang. Ada begitu. Tu kurang beranak. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Kalau beranak 7 bulan, okey, beranak gagah. 7 bulan gagah. 8 bulan tak gerak balik. Anak tu keluar dia tak gerak. 9 bulan gagah balik. Jadi kuat balik 9 bulan. Maka segolek-golek beranaknya ialah 9 bulan. Sebanyak-banyak ialah 4 tahun. Siapa orang beranak 4 tahun? Siapa kandung 4 tahun dalam perut? Ialah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, salah satu padanya. Imam Syafi'i dalam perut ibu ya 4 tahun duduk dalam perut ibu. Keluar umur 6 tahun 7 tahun, ingat Quran habis ya. Tu dia, tu 4 tahun. Balik kurang pun cidik, balik banyak pun cidik. Sampai perempuan, isteri semua. Kalau anak kandungan dalam perut tu puluh bulan, belah gitulah. Biar begitu. Kerana sebanyak-banyak kandungan ni ialah 4 tahun. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu salah seorangnya. Tu ingat baik tu. Maka apakah 4 perkara yang sudah dituliskan apabila sampai umur 4 bulan dalam perut tu? 1, rezeki.
Rezeki kamu banyak mana atas dunia. Yang kedua, umur. Umur banyak mana. Yang ketiga, pekerjaan dan nasibnya. Tu. Pekerjaan dan nasibnya, nasib salah seorang. Nasibmu. Adakah ia salah seorang tu orang bahagia atau celaka? Tu. Atau celaka. Kalau gitu atas tadi macam mana ni? Pekerjaan dan nasibnya. Umur pekerjaan dan nasibnya. Nasibnya apa lah? Syaqiyun au sa'idun. Betul. Syaqiyun betul tu. Ya kena ada lagi tu apa? Itu ta'mim, itu syaqiyun au sa'idun tu. Nasib yang saya lagi tu, wa nasibuhu wa apa? Dia kata bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, dia kena ada satu lagi tu. Tengok ni, wa nasib tu dan nasibnya. Nasib salah seorang. Apa nasib? Adakah ia salah seorang itu orang berbahagia atau celaka? Ada tu nanti kita tengok lagi lafaz ni mungkin kemungkinan jatuh tu. Kemungkinan gugur lafaz di atas. Kat bawah ni ada, kat atas. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, daripada Allah, sonyo dikerjakan oleh salah seorang kamu akan amal syurga, hingga tak ada di antaranya, antara salah seorang kamu dengan syurga itu malahan satu hasta sahaja, yakni kecuali atau melainkan satu hasta saja. Kamu nak masuk syurga, ada star nak masuk. Padahal telah terdahulu atas salah seorang kamu suratan daripada Allah Ta'ala. Nah, suratan kamu telah ditulis Allah Ta'ala bahawa kamu ni ahli neraka. Ada star nak masuk syurga. Tapi dalam suratan kamu ni tulis kamu ahli neraka. Hingga dikerjakan oleh salah seorang kamu itu amalan ahli neraka. Akhirnya banyak mana orang baik dekat dah mati jahat masuk neraka. Maka teruslah ia salah seorang kamu masuk ke dalam neraka. Dan dikerjakan pula oleh salah seorang kamu akan amalan ahli neraka, hingga tak ada di antara salah seorang kamu dengan neraka itu malahan satu hasta sahaja. Orang ni hidup pun dia tak pernah buat kebaikan. Nah, pilih kerja kejahatan seumur sehingga nak masuk neraka, ada satu hasta lah. Nah, padahal telah terdahulu di atasnya, atas salah seorang kamu suratan daripada Allah Ta'ala. Apa? Di surat kamu ahli syurga. Kamu jahat. Tapi dekat kamu nak mati, terbalik pada mengerjakan jahat, buat perkara yang baik. Hingga dikerjakan olehnya salah seorang kamu amalan ahli syurga. Maka teruslah masuk ke dalam syurga. Tidak ada syak. Maka ini tulisan yang Allah Ta'ala sudah taksiskan, sudah menentukan di atas kita. Kita baik. Akhir nak mati dah hasta dah. Palingkan kita pada masuk neraka juga. Orang ni pula jahat. Ada hasta masuk neraka. Tapi telah didahulukan surat catatan dia tu bahawa dia ni ahli syurga. Maka ditukarkan daripada amalan yang jahat jadi amalan yang baik. Akhir sekali umur dia akhir dengan kebaikan, terus masuk ke dalam syurga. Ini jaga baik. Lalu tu kita mesti doakan pada Allah. Tu berdoa pada Allah. Jangan tinggal berdoa pada Allah. Nah, ingat baik tu. Habis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keterangannya, katanya Nabi SAW, wa huwa as-sadiqul masduqu, sonyo telah naik saksi Allah Ta'ala bahawa Muhammad itu orang yang benar, lagi dibenarkan pada kebenaran Muhammad itu. Nabi kita orang benar, lagi pula diakukan dia tu orang yang benar.
Dah habis katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah.